Hari gapo sunat poso? Hari gapo sunat poso? Sunat poso ni selain daripada bulan Ramadan, ada puasa dalam bentuk tahunan, iaitu berulang sekali saja dalam setahun, seperti puasa hari Arafah, puasa hari Ashura. Itu berulang hanya satu hari pada dalam setahun. Ada berulang dengan bulan, bulan-bulan, iaitu pada hari 13, 14, 15, setiap bulan, bulan-bulan semacam setiap bulan. Ada puasa sunat berulang setiap minggu, seperti Isnin Khamis, Isnin Khamis, Isnin Khamis. Pakaian kena, tangan kena alkohol, pencuci guna alkohol. Arak lah, guna arak. Ada kata alkohol tu bukan arak, alat untuk buat arak. Maka alkohol ni alat pembersih. Maka kita pakai, dia tidak jadi najis. Maka kita tak basuh. Kita pegang pakaian kita, maka jadi najis, tidak jadi najis. Kerana alkohol ni hamba yak dah, dia bukan arak, dia alat untuk buat arak. Tak wajib basuh, tak wajib basuh. Alkohol dalam minyak atar kau apa dia tak apa. Masalah cabut rupuk haram kodok gini. Ambo ada dulu ambo sebut kata cabut rupuk ni hukum dia haram. Ingat dalam mazhab kita, ambo ni mengajar soalan orang kampung, orang awam. Maka ambo tidak bahas menurut mazhab ke, menurut dalil, menurut gapo, kerana tak sesuai dengan pengetahuan orang awam. Orang awal ni kita hanya beri hukum hakim saja. Inilah tradisi ulama-ulama yang mengajar dengan cara ahlu sunnah wal jamaah. Manakala pengajaran, kalau nak jadi tok guru, nak jadi mufti, saya tak akan mengajar lagu ni. Kita akan rujuk kepada sumber dia, ambil istidlal, dalil mazhab lain, mazhab gapo. Dalam mazhab Syafi'i, hukum dia haram kita cabut rupuk di atas kubur dah. Di atas kubur. Manakala kawasan kubur, tempat kita berjalan, tempat kita lalu, itu tidak haram. Atas kubur si mati tu, betul-betul atas kubur tu tak boleh. Hukum dia haram, cabut. Kalau kita buat sapuh, pokok-pokok mati, tu tak apa. Ataupun kita mesin kau betul, tak apa, jangan cabut. Kerana pokok yang hidup atas kubur beri manfaat kepada si mati. Kalau kita cabut, nyanyolah jadi kau haram, seperti ambil manfaat si mati, nak zikir tu kita cabut pula, hilang, hukum dia berdosa. Faham ke mana? Hak bigar tu boleh, hak atas tu tak boleh. Nak bersih tak apa, nak buai benda mati, kau pokok mati, kau gapo dia. Hak ni dia dok bahas bab mazhab lain, mazhab Maliki, mazhab gapo dia. Ambo royak dah, ni mazhab Syafi'i, hukum dia haram, hukum dia haram cabut rupuk atas pokok. Mazhab lah atas pokok, atas kubur. Manakala mazhab ada ayat kata istidlal lah, dalil tu bukan pengajian orang awam. Untuk pengajian orang nak jadi mufti, nak jadi qadi, rujuk hadis mula ke gapo. Jadi dalam mazhab kita hukum dia haram. Dalam mazhab lain, Maliki kata makruh, Hanafi kata makruh ke gapo. Hak tu dah. Jadi ambo jawab soalan ambo ni di dalam mazhab Syafi'i. Kerana saya yakin orang yang dengar, orang yang belajar, orang yang duduk sini pun semua mazhab Syafi'i, ambo rasa itulah. Sebab itulah masalah live ni. Kadang-kadang kalau kita ngajar kampung mudah sikit, tapi live ni ya kerana terlalu tersebar. Kadang-kadang tempat kita ngajar ni kawasan Syafi'i, contohnya lah didengar oleh mazhab Hanafi. Dia kata salah. Salah sungguh menurut mazhab dia. Tetapi menurut mazhab kita betul dah. Haram hukum dia. Rojoklah kitab sendiri. Tapi saya nak pilih pendapat makruh. Gilah tak ada masalah apa. Hamba hanya memindah. Hamba tak keluar hukum daripada diri hamba. Saya petik daripada kitab.
Maknanya kalau orang lawan kata hai tidak haram, berarti bukan lawan saya, lawan pendapat hok ada dalam kitab dah. Nah, jadi saya tidak ada masalah, saya hanya beritahu sahaja. Nah, lagu tu. Sebab kita mazhab Syafi'i Malaysia ni, ni duduk faham mazhab Maliki, mazhab gapo, tu nak mengajar cara muka lain, bukan. Wajib mengajar dengan mazhab setempat. Hamba pun dapat tauliah, majlis agama memerintahkan mengajar dengan mazhab Syafi'i. Jangan mengajar dengan mazhab lain, mengelirukan masyarakat. Menyebabkan persoalan jadi keliru, habis kata ustaz ni salah, kata haram makruh ya sebenarnya. Dia duk ajar mazhab Maliki. Jadi keliru. Maka orang ngajar lagu ni majlis agama patut ambil tindakan, mengelirukan masyarakat. Tu memang surat perkeliling dah. Syarat dalam tauliah, dalam mengajar, dalam mazhab Syafi'i. Maka hamba mengajar dan fatwa gapo dia ke hukum hakam jawapan semua hamba mengajar ni semua guna mazhab Syafi'i. Lagu itulah secara ringkasnya. Adakah kelebihan buat tasbih guna kayu dari gapo salib? Kita tak tahu tu salib ni gapo dia, kayu salib ni tak tahu. Sebab ada yang kata mau wujud dalam kitab-kitab ulama. Ya gini, benda-benda tasbih ni sunat kita buat daripada benda hidup. Kayu, daripada batu, maknanya benda hidup lah. Jangan buat daripada kaca, jangan buat daripada besi, jangan buat daripada plastik, kerana benda tu tak hidup. Maka benda hidup tu dia akan berzikir. Kayu tu sendiri sudah berzikir, maka molek benda-benda hidup. Kerana benda hidup ni biasa ada manfaat. Kayu tu ada kelebihan dia. Kadang-kadang kayu ni penawar kepada racun. Kadang-kadang kayu ni jadi macam-macam lah. Kerana ubat-ubatan ni berasal daripada pokok-pokok kayu. Maka di samping bertasbih, di samping tu juga dapat kelebihan manfaat daripada pokok. Tu ingat Tuhan tak buat sia-sia makhluk ni. Ni ada orang kata percaya kepada tasbih kokak, percaya kepada komunitas penawar itu. Makhluk Tuhan ni ada kelebihan. Maka Tuhan tak buat sia-sia komunitas ni. Ada kelebihan dia. Percaya kepada panado tak apa pula. Percaya kepada tasbih kokak gapo dia tak boleh. Hak ni fikrah orang kafir masuk dalam kepala. Cara nak ambil semaya bagi orang selalu kencing lagu mana dedah niat saja aku ambil air semaya nak membolehkan sembahyang, mengharuhkan sembahyang. Nawaitul wudu li ibahati solah. Saja aku berwuduk untuk membolehkan sembahyang. Jangan mengangkat hadas sebab dia tak boleh angkat hadas sebab dia kecing semacam hadas semacam. Kena niat lagu tu. Lupa baca bismillah pada masa makan. Panut baca-baca. Baca tengah-tengah. Ataupun lepas pada makan baru teringat, ya Allah tak baca bismillah saya tak ni. Nasi abidah. Ataupun tengah-tengah makan baca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ataupun bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Baca gitu. Setan akan mutah apa yang dia makan. Adakah Rasulullah SAW miskin? Rasulullah miskin pilihan. Ada kata Rasulullah ini dia ada harta, tetapi dia tak pernah guna harta dia untuk buat kebajikan sahaja. Maka dia nampak macam miskin. Nampak macam miskin. Bapa Rasulullah miskin. Allah Ta'ala kan nak beri harta kepada dia. Nak suruh bunung jadi emas. Tetapi Rasulullah tak mahu. Rasulullah minta supaya makannya keluarga dia sehari boleh makan, sehari tak boleh makan. Kut makannya ahli keluarga Nabi Muhammad sehari boleh makan, sehari tak boleh makan. Kaya ke miskin orang panggil? Ada yang kata tak, Rasulullah kaya sebenar, cuma dia buat jadi miskin. Dia orang banyak duit sebenarnya. Tetapi dia buat. Tapi kita tanya, makan sehari tak makan sehari ni miskin ke kaya? Kebanyakan kita tengok dalam sirah Rasulullah hidup begitu sederhana. Bukan kata miskin hina, tetapi bersederhana.
Sehingga Rasulullah kadang-kadang lebih nampak kehidupan dia kepada kemiskinan. Lagu tu. Bukan kata Rasulullah minta sedekah ke apa dia. Dak tu miskin cara orang kampung Miskin pun tomok lagi. Ni Nabi miskin yang ikhtiari dia panggil. Pilihan Rasulullah. Kita miskin daruri, dipaksa. Kalau ikut pilihan kita nak kaya. Sebab tu ada satu doa, Nabi doa, ya Allah ya Tuhanku, jadikan aku orang miskin. Hidup ke aku, mati ke aku sebagai orang miskin, kumpul ke aku juga sebagai orang miskin. Ini doa Nabi. Tetapi siapa dia nak doa lagu tu? Ada orang nak doa jadi miskin? PhD nak doa jadi miskin? Tak ada. Saya PhD tu, saya mengaji PhD tu boleh gaji banyak berbanding dengan MA dah. Tiba-tiba nak doa jadi miskin. Saya tak sedok jadi miskin. Saya nak doa biar jadi kaya, hidup bahagia, boleh semaya. Mana nak agama, tapi nak nak kaya jugalah. Kita saya tak kata kepada siapa-siapa, diri kita sendiri pun nak kemewahan juga. Tetapi Nabi doa nak jadi miskin. Doa ni orang tahu belaka, Nabi yang berdoa. Tapi tak ada orang yang berani amal kerana apa? Siapa dia nak miskin? Hukum khunsa ghaira muski. Ghaira muski ni makna khunsa tidak muski lah. Khunsa ni ada dua, muski dengan ghaira muski. Khunsa muski ni khunsa yang ada dua jenis, dua alat. Dan dia boleh jadi lelaki, boleh jadi perempuan. Khunsa ghaira muski, khunsa ini telah jadi lelaki dah. Maka kalau dia jadi lelaki, maka tak boleh pakai sutera. Tak boleh pakai sutera kerana hukum dia seperti hukum lelaki. Tu khunsa. Kalau dia ghaira muski. Wujud kodok makhluk yang serupa manusia tetapi bukan manusia. Tak tahu hamba tu. Saya tahu tu manusia ya, serupa manusia. Satu manusia sahaja. Kalau bukan selain tu bukan manusia lah. Sekalipun nak serupa dengan manusia tetapi bukan manusia. Seperti apa dia? Seperti ikan duyung. Ikan duyung. Ikan duyung. Dia masuk dalam spesies manusia ke ikan? Ikan. Boleh dimakan, boleh dimakan. Dia bentuk macam manusia, ikan duyung. Orang bunia. Orang bunia. Orang ke orang bunia? Orang dia. Dia orang. Dia orang. Ya jelas, tak ada istilah benda lain. Tetapi serupa maknanya. Orang bunia ni manusia ke? Manusia sebab dia orang panggil orang bunia. Jarang orang panggil jin bunia, tak panggil jin bunia, orang panggil orang bunia. Dia orang. Serupa manusia, orang bunia. Nampak? Maka tu manusia. Tak ada bukan manusia tapi macam manusia. Macam orang bunia. Nak serupa manusia tapi bukan manusia. Manusia dah dia tu. Nampak? Ada kata makhluk sebelum daripada manusia duduk ni ada satu spesies nama ham dipanggil. Dia ni macam manusia tetapi ada sayap. Ada sayap. Maka wujud kau dia hak tu ada setengah-setengah dalam kitab-kitab menyatakan ada satu spesies makhluk dipanggil ham. Dia ini wujud sebelum daripada manusia menduduki bumi ini. Sebelum Nabi ada turun, maka manusia spesies lagu tu ada. Ada kata jin. Ada kata tak, dia bukan jin tetapi macam jenis manusia, tak serupa manusia. Macam-macam lah. Tak apalah benda-benda lagu tu. Cara nak tingkatkan semangat ibadat gini. Kita manusia ni kadang-kadang naik semangat, kadang-kadang kurang semangat. Maka apabila kita kurang semangat, kita ingat janji Tuhan nak beri pahala kepada kita. Ingat, ya Allah ya Tuhanku, bantu hamba, ya Allah Tuhanku, jadikan hamba ikhlas. Ya Allah ya Tuhanku, beri aku semangat untuk belajar, untuk mengajar. Hamba sendiri pun tak mengajar, tanya malah, tanya itu, tak ada semangat. Tapi lagu itulah kita pujuk diri kita, ya kata ya Allah ya Tuhanku, ikhlaskanlah diri hamba. Ni saja yang aku mampu untuk khidmat untuk masyarakat. Ya lagu tu saja. Pujuk hati kita untuk buat akhirat. Hukum saling kodok kalau kita bubuh ikan hidup dalam peti siapa mampu. Bubuh ikan hidup payah sangat bubuh dalam peti mampu ikan tu. Gini. Ya ikan ni biasa dia mampu dengan cara lagu mana?
Dia mampu dengan cara lagu mana? Misalnya kadang-kadang kita tinggal lagu tu dia mampu. Misalnya gelepar dode. Ikan kan kita lepas. Gelepar dode tak boleh nyawa. Dia okey nyawa dalam air. Nyawa pakai isel. Gelepar dode mampu. Zoling demo. Nama mampu lah dia tak uya air. Zoling lah demo. Tapi cara kita nak mampu ikan tu lagu tu, maka tak apa tak dipanggil zoling. Tak dipanggil zoling. Macam kita sembelih binatang juga. Pas kita nak sembelih lagu mana kita nak makan binatang kalau tak boleh nak sembelih, tak boleh nak gapo. Zolingnya demo sembelih binatang. Dak. Nama waktu cara nak mematikan dia. Maka buh dalam peti ni antara salah satunya lah, maka tak dipanggil zoling lagi lah. Bukan kata ya binatang cara lagu tu. Ada tu kita piar lagu tu mampu. Gelepar dode tak boleh nyawa juga. Lepas tu buh dalam peti, gelepar dode tak boleh nyawa juga. Lebih kurang ya. Maka tidak dipanggil macam menzolimi dia. Adakah air masuk dalam kategori daging yang dikatakan ulama jika makan tiap-tiap hari akan keras hati? Daging ni kalau kita makan tak bererti tiap-tiap hari makan daging lah. Maka hati kita jadi keras. Kalau kita makan daging, tak makan daging, dalam 40 hari tak pernah makan daging, kulit kita akan jadi rosak. Maka dalam 40 hari kena beli daging. Daging ni daging kambing, daging lembu, daging gitulah. Ayam ni masuk dalam kategori daging ke tak? Kok nampak zahirnya tidak masuk dalam kategori daging. Ayam ni sekalipun dia daging ayam, ikan pun panggil daging ikan. Tapi apabila sebut daging, kita faham daging tu maknanya lembu, dek unta dan kambing. Gelar terah, kemuni hitam bagi lelaki, bagaimana hukum dia? Boleh pakai ke tak gelar terah, gelar gapo? Okey gini. Kalau tujuan dia keselamatan ataupun tujuan perubatan, ingat tujuan perubatan ataupun keselamatan, maka dibenarkan pakai. Kalau tak seri nampak fitnah, jangan pakai di lengan takut nampak, pakai di pinggir kau untuk keselamatan. Percaya kau benda lagu tu. Lepas tu awak dah makan panado, tu percaya. Ambil jarum cocok di otak apa semua tu, percaya pula. Belah dengan pisau tulang belakang, percaya pula. Percaya kepada makhluk. Tu percaya kepada terah. Ingat makhluk ni bukan sia-sia Tuhan buat. Maka kalau kita pakai boleh, tapi jangan nampak sangat menimbulkan fitnah. Pakai di pinggir kau susuk sikit. Jadi pakai lagu tu jangan buat style pula. Pakai kalau buat style tak boleh kerana gelar ni adalah perempuan. Maka lelaki tak boleh tiru, perempuan dilarang. Tapi kalau tujuan berubat macam-macam lah dia kata mengalirkan darah orang pakai kristal kau apa dia. Untuk tujuan itulah, bukan kata nak style perempuan dak untuk tujuan berubat. Kerana kadang-kadang memberi kesal lah ubat tu biasa dah. Kerana kita sebut dah ubat kadang-kadang bentuk sapu, bentuk telan, bentuk makan, bentuk pakar, bentuk macam-macam, bentuk tidur sekarang, bentuk pegang, bentuk tengok, macam-macam jenis ubat terapi dipanggil Maka dibenarkan atas tujuan berubat. Ijazah ratibul atas. Ratibul atas ni anak ijazah ke? Kalau boleh amal ke? Kalau time tepat pati atas ni tujuan dia untuk masalah jin dan sebagainya. Kalau tempat tu keras, maka baca ratibul atas 21 kali. Baca setepat. Buat dalam masa 3 hari, insya-Allah tempat tu akan bersih daripada gangguan. Samalah ni soalan ni kata pakai gelar kokak tujuan tak sering ngatuk. Kalulah kelebihan dia gelar kokak tu tak ngatuk, maka dia masuk dalam terapi terapi ubat-ubatan untuk menghilangkan mengantuk. Tak apa dibenarkan. Tapi kalau tak ada, tak boleh lah macam main-main pula. Solat pegang tasbih, apa hukum dia? Boleh hukum dia, lebih-lebih lagi kalau kita nak kira tasbih. Nak kira gapo-gapo. Perempuan pakai sunat pakai cincin di jari apa macam Nabi juga ke? Nabi pakai sini ni bagi lelaki lah sebab Nabi lelaki, maka cara pakaian dia pakaian lelaki.
Maka perempuan tempat kita biasa akan pakai di sini. Sebelah kiri pakai sini. Maka perempuan boleh pakai sebab Nabi tak larang. Ada Nabi pakai sebelah kiri. Di samping dia pakai sebelah ni, ada kita sebut dah 4 jari ni sunnah pakai cincin. Maka tempat kita lebih-lebih lagi di orang Melayu kita pakai cincin di jari manis kiri bagi perempuan. Pakai, waktulah molek tak ada masalah. Cincin batu mata besar boleh ke? Boleh, tak ada masalah apa. Cuma jangan nampak pelik sangat. Nyo suka dia orang. Buat benda jadi lucu pula gitulah lah. Mata tu sesuai dengan keadaan. Lelaki besar ke sesuai lah. Kalau perempuan kecil ke sesuai lah. Apa hukum masalah? Orang kalau kita tegur dia tak berubah lagi tegur dia kita, maka tak berdosa dah kita, terlepas dah daripada kewajipan menegur dia. Lepas tu apa hukum dia tak berhenti lagi? Sunat bagi kita teruskan menegur. Sunat dah. Berarti kalau kita nak berhenti malah dah saya tegur, tak berdosa dah sebab kita dah tegur dia. Tapi kena dapat fadilat sunat, pergi lagi tegur lagi tu dapat fadilat sunat dah. Wajib dak dah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.